Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, harapnya semua bersedia. Hari ini kita akan masuk ataupun kita akan berbicara tentang tajuk yang baru, tajuk kelima dalam kimia iaitu ikatan kimia. Terlebih dahulu saya minta maaf lah dekat arahan soalan kelas yang lepas, saya buat soalan objektif muka surat 6 dan hingga 9. Rupanya itu muka surat 16 hingga 19 termiss nombor 1 dekat depan. Tapi tak apalah. Okey, lepas ni cuba-cubalah jawab. Okey, sebab untuk awak jugalah sendiri. Kalau ada masalah tanya. Okey, untuk hari ni di dalam tajuk ikatan kimia, saya tak nak buat yang berat-berat. Okey, hari ni kita akan bincang dua subtopik saja. Yang pertama berkenaan asas pembentukan sebatian dan yang kedua adalah kita akan tengok ikatan ion. Okey nah. Di dalam asas yang pertama-tama ini, bila kita sebut ikatan kimia, kita nak tengok bagaimana suatu bahan kimia itu boleh terbentuk, boleh terikat sehingga membentuk satu sebatian. Okey. Di dalam ni konsepnya sebenarnya, ni contoh je, slide ni dia contoh je. Okey, iaitu Na bertindak balas dengan Cl. Okey. Na bertindak balas dengan Cl, so kita akan dapat natrium klorida. Jadi yang kat sini yang kita nak belajar, macam mana mereka ni ada kecenderungan untuk bertindak balas tu. Kenapa natrium dengan klorin tu boleh bertindak balas dan membentuk sebatian. Tetapi kenapa natrium dengan kalium ataupun dengan hak lain tak boleh? Dengan yang tu boleh, dengan yang ni boleh. Jadi kita nak tengok kat sini. Okay, nah? Itu asas pembentukan sebatian. Dia sebenarnya dalam asas pembentukan sebatian, bila kita dah belajar berkenaan jadual berkala tempoh hari, iaitu kumpulan 17. Okay, ingat lagi kumpulan 17 silap. Kumpulan 18. Yang mana di dalam tajuk kumpulan 18, okay, kita ada nama lain, okay, untuk kumpulan 18 tu yang kita panggil gas adi, yang kita panggil gas adi. Yang gas adi ni, konsep dia adalah, tempoh hari kita dah belajar, dia tidak cenderung untuk bertindak balas. Secara kimia, dia tidak ada tindak balas, tidak reaktif secara kimia. Jadi nak tahu kenapa dia tidak reaktif, disebabkan oleh kestabilan susunan elektronnya yang telah pun dicapai. Okey nah? Kestabilan susunan elektron yang dicapai. Jadi, ahli-ahli dalam kumpulan lain, dalam jadual berkala, semuanya adalah bercita-cita untuk menjadi seperti mana gas adi ini. Maksudnya nak jadi stabil lah. Tetapi mereka tu tak stabil. Contohnya kumpulan 1, ada 1 saja elektron valen. Kumpulan 17, ada 7 je elektron valen. Tak capai kestabilan. Jadi untuk nak capai kestabilan itu, maka mereka perlu bergabung. Perlu bertindak balas dengan unsur yang lain, dengan atom yang lain. Bila dah jadi sebatian, barulah susunan elektron mereka itu sama macam gas adi. Contohnya lah, kalau kita ada natrium, dia ada 1 elektron valen, maksudnya dia kena bagi elektron valen dia itu pada seseorang, pada atom lain. Okay. Tapi bila dia dah bagi, maka dia akan ada ikatan lah, dia akan ada hubungan lah dengan atom yang dia bagi elektron valen tadi. Macam klorin, dia ada 7 elektron valen. Dia mungkin ambil 1 elektron valen dari atom lain. Oleh kerana dia sudah ada menerima elektron dari atom lain, maka wujud satu hubungan antara klorin dengan atom itu. Dan hubungan itu dikatakan satu ikatan. Dan ikatan itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Dan untuk ikatan yang pertama, itu yang ada dekat topik yang saya tulis dekat grup Telegram tersebut, iaitu yang pertama kita akan tengok pembentukan ikatan ion. Okey nah. Yang ni sama macam tadilah. Okey. Berlaku, bagaimana boleh berlaku? Tadi saya ada bagi tahu yang natrium dengan klorin tadi tu sama ada dia memindahkan elektron. Okey nah. Dan ada juga berlaku
perkongsian elektron. Hak ni subtopik yang seterusnya. Hak ni kita mungkin tengok kelas yang berikutnya. Yang hari ni kita nak tengok ikatan ion, iaitu pemindahan elektron. Okey, iaitu ikatan ion. Ini berlaku untuk pemindahan elektron. Kita tukar sikit highlighter dia. Highlighter kita bagi color hijau. Okey, kalau color hijau ni, okey, saya bagi hijau. Ni ikatan kovalent. Perkongsian elektron. Okey, kalau perkongsian elektron, ikatan kovalent. Pemindahan elektron, ikatan ion. Okey, pemindahan ni maksudnya ada yang bagi, ada yang terima. Mesti dua syarat tu dipenuhi. Ada yang bagi, ada yang terima. Okey, jadi kita teruskan lagi. Untuk ikatan ion, ikatan ni dalam buku teks pun ada. Okey, dalam buku teks pun ada. Tapi bolehlah kita tengok. Okey, contohnya natrium. Dia ada satu elektron valen, jadi dia anggap yang satu elektron valen dia tu, dia sebenarnya konsep dia bukan lebih. Tapi nak buat bagi faham analogi secara kartun ni, okey. Kartun ni cakaplah dia ada satu elektron lebih. Dia bukan satu elektron lebih sebenarnya. Dia ada satu elektron valen. Memang dia ada banyak tu elektron, tapi bila susun dapat satu je elektron valen, tidak sama macam susunan kumpulan 18. Jadi, satu elektron valen yang itu didermakan kepada klorin. Klorin yang ada 7 elektron valen ni, dia ada tulis kat sini, 7 elektron valen. So, nak jadi macam kumpulan 18, nak bagi jadi 8, dia terima daripada natrium. Jadilah 8. Oleh kerana mereka ni ada yang memberi, ada yang menerima, maka wujud ikatan antara mereka ini. Ikatan yang berlaku sebegini dikatakan ikatan kimia, ya. Ikatan yang wujud macam ni dikatakan ikatan kimia. Ikatan ion, silap, sorry. Dikatakan ikatan ion. Okey. Yang ni ikatan kovalent. Kita tinggalkan dulu sebentar. Okey, kita akan fokus kepada ikatan ion. Okey. Konsep ikatan ion adalah, okey, ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Okey, ini keyword yang penting dekat sini. Untuk menghasilkan, okey, untuk menghasilkan ikatan ion, dia mesti, okey, saya highlight lagi, ia mesti antara antara atom logam dengan atom bukan logam. Yang ni kena ingat. Sebab nanti bila diberi soalan kepada pelajar, dia akan bagilah unsur, kadang-kadang dia tak bagi nama sebenar, dia bagi dalam bentuk huruf-huruf dan kita yang kena kenali dia, sama ada dia tu logam ke bukan logam dan sebagainya. Jadi kalau dia minta, contohnya ada atom A bertindak balas dengan atom B, ikatan apa terbentuk. Jadi kita kena tahulah A tu logam ke bukan logam, B tu logam ke bukan logam. Jadi kalau dia adalah logam dengan bukan logam, maka ikatan ion yang terbentuk. Boleh tak? Jadi kalau ikatan ion ni, contoh-contoh logam, rasanya sebelum ni pun masa kita belajar formula-formula untuk cation, anion pun saya dah bagi tahu kan. Yang berakhir, mana saya punya pen? Yang berakhir dengan di belakang tu, kebanyakannya adalah logam. Okey, walaupun bukan semua logam berakhir dengan contohnya zinc. Zinc tak berakhir dengan dekat belakang. Tapi kalau berakhir dengan tu kebanyakannya memang semua yang berakhir dengan tu adalah logam. Ya, kita ada magnesium. Okey, kita ada natrium. Okey, kita ada kuprum. Macam-macam lagi lah. Kita ada plumbum. Okey. So yang berakhir dengan di belakang ini adalah logam. Ada juga yang berakhir dekat belakang tapi bukan logam. Ada satu je. Sebab ini adalah untuk ion amonium. Okey. Yang ni juga di belakang. Tapi amonium ni adalah bukan ini adalah saya kena iris. Okey. Ini adalah bukan logam. Ion amonium ni hak lain. Dia tak sama macam hak lain ni. Satu-satunya tu. Okey, ion amonium bukan logam. Tapi kalau ion amonium ni
dia membentuk ikatan dengan bukan logam, ia adalah ikatan ion jugalah. Okay, berapa orang dah masuk? Okay, ada Aida, ada Luqman, ada Nuliana, ada Nur Istina, ada siapa lagi? Dan juga Siti Muslihah. Okey, saja nak tanya, alang-alang dah buka page yang kat sini. Luqman, Luqman Mahfuz, di sekolah lama dah belajar sampai tajuk mana? Dengar suara saya. Yang lain dengar tak suara saya? Okey Luqman. Oh, dah masuk bab 6, dah ke depan. Bagus, 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 bagus. Kiranya dah okey lah tajuk. Sampai bab 5 ni okey ya. Apalah, ulang balik je, ulang balik je. Dan nanti jangan lupa Luqman pergi dapatkan modul dekat Pondok Jaga lah. Saya pun ada tempoh hari saya pergi cek, ada beberapa modul lagi yang belum diambil, nanti saya top up dia. Rasanya tak ada yang baru admit ni. Okey. Nah, jadi antara logam dengan atom bukan logam itu adalah ikatan ion. Okey, tadi pun dekat slide yang sebelum ni pun dah ni. Okey. Okey, untuk pembentukan ion, okey, untuk nak membentuk ikatan ion, first dia mesti dahulu membentuk ion. Okey. Dan untuk membentuk ion ni sebenarnya kita dah membincang masa duk hafal ion tu jugalah. Okey, yang mana elektron valent bagi yang logam ataupun bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, maka akan berlaku proses pendermaan. Okey nah, menderma elektron. Okay, nah? Sebab apa? Apabila ada 1, ada 2, ada 3 elektron valent, untuk nak jadi 8, okay, daripada dia ambil lagi, macam contoh yang nombor 1 ni, dia perlu ambil lagi 7. Kalau dia ada 2, dia perlu ambil lagi 6. Kalau dia ada 3, dia perlu ambil lagi 5. Nak ambil bilangan elektron yang lain ni, okay, amat besar, banyak dan sukar. Jadi adalah lebih mudah bagi atom logam yang ada bilangan elektron valent yang macam ni untuk dermakan sahaja elektronnya. Dia bawa keluar sahaja. Okay? Jadi menderma elektron itu maka akan terbentuklah ion positif. Kenapa terbentuk ion positif pun kena faham juga. Sebab asalnya, okay, kita bagi contoh. Okay, asalnya, contohnya natrium. Ini atom natrium. Asalnya ada 11 proton dan dia ada 11 elektron. Okay? Proton bercas positif, elektron bercas negatif. Jadi bila sama banyak, cas positif dengan cas negatif adalah sama. Maka ia adalah neutral. Jadi maka atom ini adalah neutral. Tetapi oleh kerana susunan elektronnya adalah 281, jadi satu elektron valent ni akan dikeluarkan. Okay, satu elektron valent ni akan dikeluarkan. Maka bilangan protonnya masih lagi kekal 11 sebab dia tak ada keluar masuk proton. Proton duduk kat nukleus. Tapi elektronnya sudah berubah menjadi 10. Maka 10 elektron negatif 10, 11 proton positif 11, maka jumlah casnya adalah positif 1. That's why ion natrium adalah positif 1. Ni yang dapat positif 1 ion natrium kat sini. Okey, boleh lah. Jadi kalau dia buang 2, positif 2. Buang 3, positif 3. Sama juga dengan yang menerima dekat sini. Okey, yang menerima dekat sini. Hak ni dia tersilap sikit lah. Okey. Ionic bond. Kenapa dia jadi negatif ni? Okey. Untuk, okey. Yang menerima pula, rasanya ada kat slide ke bawah ni. Okey. Yang menerima pula, ni derma tadi. Okey. Yang menerima pula dia akan jadi sebaliknya. Okey, kita ambil contoh yang mudah iaitu contohnya klorin. Okey, asalnya protonnya ada 17, elektronnya ada 17. Jadi susunan elektronnya adalah 287. Jadi daripada 7 nak ambil 1 tu lebih mudah.
maka dia akan ambil satu elektron menyebabkan dia jadi 288 lah, supaya dia jadi 288. Tapi bila dia dah ambil satu elektron, protonnya yang baru masih lagi 17, tetapi elektronnya sudah jadi 18. Okey. Jadi negatif 18 dengan positif 17, jumlahnya negatif 1. Itulah yang menyebabkan klorin nanti akan bercas negatif 1. Yang itulah. Dan bila ada cas negatif, tadi natrium ataupun mana-mana ion logam sudah pun membentuk ion yang bercas positif, dan yang bukan logam membentuk ion yang bercas negatif. Nampak tak? Okey. Positif dengan negatif dia akan tertarik. Dia akan tertarik. Dan tarikan inilah yang akan menghasilkan ikatan, dan oleh kerana ikatan yang terbentuk ini adalah di antara ion positif dan ion negatif, maka ianya dipanggil ikatan ion. Okey. Boleh ya? Ikatan ion. Derma, terima. Ini contoh-contoh lah. Okey, kita tengok sikit. Ya. Okey, pembentukan ion fluorida. Okey, rasanya saya akan buka yang PowerPoint senang saya nak tunjuk dah. Saya stop sharing kejap. Okey, saya nak akan share yang ni. Sekejap ya. Okey, saya share balik yang PowerPoint. Okey, nampak tak PowerPoint yang saya share? Ni slide PowerPoint tak sama macam tadi. Dia slide yang sama, tapi hak ni di paparan PowerPoint lain sikit lah. Nampak tak? Minta respon sikit. Nampak ya tu? Oh, nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, so ikatan ion. Jadi nanti untuk tajuk ikatan ion ni saya tambah slide dekat sini ya. Okey, saya nak minta berhati-hati. Okey nah, dekat arahan soalan selalunya dia akan jadi kekeliruan apabila soalan bagi arahan macam ni. Yang pertama, dia akan minta tulis pembentukan. Okey. Yang kedua adalah lukis pembentukan. Okey. Kalau yang macam ni, dia memang kena buat satu-satu dari awal lah. Contohnya kalau saya bagi, okey, untuk yang pertama ni hak tulis nah. Hak pertama ni tulis. Yang kedua lukis. Yang pertama ni adalah bila tulis pembentukan, contohnya daripada Na bertindak balas dengan fluorine, so dia akan jadi natrium fluorida. Ni pembentukan. Tapi hak ni belum dapat markah penuh. Apa masalah persamaan kimia saya ni? Minta seorang bagi tahu. Formula yang digunakan betul tapi tak dapat markah penuh. Kenapa agaknya? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Senyap sunyi. Persamaan kimia ini tidak seimbang. Kenapa? Na di sebelah kiri ada satu, Na di sebelah kanan ada satu. Alhamdulillah. F di sebelah kiri ada dua, F di sebelah kanan ada satu. Maka nak jadikan F di sebelah kanan adalah dua, kita letak dua di depan. Tetapi bila letak dua di depan, Na dah jadi dua. Maka Na di sini pun kena jadikan dua. So imbang. Jadi ini yang pertama, tulis. Yang kedua adalah apabila dia minta lukis. Jadi bila minta lukis pembentukan, kejap lagi kita akan bezakan. Saya tambah lagi slide nah. Sebab dia ada perbezaan. Selalu pelajar keliru dekat sini. Okey. Saya ambil pen color hitam. Okey. Yang pertama adalah lukis pembentukan. Okey. Yang kedua adalah lukis sebatian.
yang terbentuk. Ni tak sama ni. Okey, lukis sebatian yang terbentuk dan juga lukis pembentukan. Kalau lukis pembentukan, dia kena dari awal. Jadi kalau kita refer balik dekat atas tadi, masa kita tulis, ni tulis, ada 2 atom natrium. Ada 2 atom natrium, okey, bertindak balas dengan gas fluorine dan menghasilkan 2 NaF. Jadi kalau kita nak satu aja NaF, berapa natrium kita pakai? Ini terbentuk ni sekarang ni adalah 2 natrium fluorida. Tapi kalau kita nak buat satu aja natrium fluorida, kita ambil berapa Na? Saya tanya, saya jawab. 1 Na. 1 Na nah. Okey, sebab nak hasilkan satu saja NaF, maka kita ambil 1 Na. Okey, jadi dekat sini masa lukis, natrium, mula-mula kita kena tahu. Natrium tu adalah, yang pertama nah, lukis pembentukan. Jadi natrium tu kita kena tahu dulu, dia punya susunan adalah 281. Jadi Na, bulatan pertama untuk nukleus, bulatan kedua, 2, bulatan ketiga, ada 8, dan bulatan yang akhir sekali ada 1 elektron valen. Macam tu. Okey. Lepas tu kita lukis pasangan dia. Sebab apa? Sebab tadi kita ada nak satu aja F, jadi kita tak payah pakai F2 kat sini lah. Kita nak ambil satu aja F sebab pembentukan NaF. Kalau ikut persamaan nak kena ni, kena 2 NaF. Tapi kita nak lukis satu molekul, satu sebatian aja NaF, maka F pun kita lukis satu. Masalahnya pelajar mungkin tak ingat. Apakah susunan elektron bagi F? Siapa ingat? F, siapa ingat? Siapa ingat susunan elektron bagi F? Memang tak ingat pun sebab cikgu mana pernah suruh hafal susunan elektron bagi F. Tapi cikgu ada pesan hafal atom unsur daripada kotak yang pertama sehingga kotak ke-20 jadual berkala. Jadi kalau hafal memang ingat. Kalau tak hafal memang tak ingat. Yang mana F ini adalah berada pada kotak yang ke-9. Ataupun dengan kata lain, F adalah unsur yang ke-9. Kalau kita hafal, hidrogen, helium, natrium, semua itu, fluorine ni adalah unsur yang ke-9. So, bila unsur yang ke-9 bermaksud protonnya adalah 9, elektronnya pun adalah 9. Maka susunan elektronnya adalah 2, 7. Jadi, kalau yang tak hafal tu, cuba-cubalah menghafal. Dan doalah supaya mudah diberi kelebihan untuk mengingat tu. Okay, so 27. So, bila 27 kita lukislah 2 elektron. Yang pertama, petala pertama. Dan petala kedua ada 7. 2, 4, 6, 7. So nanti elektron valen daripada natrium ni lah satu nanti yang akan datang kepada fluorine. Dan bila kita buat anak panah yang terbentuk dia akan jadi macam ni. Hak natrium tu sekali lagi kita lukis tetapi dia dah tak ada elektron valen satu tu. Okey. 2 jangan silap lah. Sorry, terbanyak. 2 8 saja. Okey nah, ada 2 8. Okey, pelajar-pelajar bila lukis bulatan ni bagi cun lah. Saya ni sebab lukis dekat sini dia tak berapa nak cun. Okey, so kita kurungkan dia. Kenapa? Sebab dia tadi dah keluarkan satu elektron valen. Jadi dia bercas positif 1. Dekat situ kita letak. Boleh nah? Dekat atas tu, penjuru atas kanan tu kita letak 1 positif. Okey. Sebab apa 1 positif saja? Ni sebenarnya ada nombor 1 ni, kita tak tulis je nombor 1. Okey, sebab dia dah berserahkan, dia dah keluarkan satu elektron valennya. Dan untuk fluorine pula, okey, sebab dia dah terima satu elektron daripada natrium tadi tu, so sekarang ni dia dah jadi 2 asal hak dia ada adalah 7 dan ambil satu daripada natrium tadi. Dan kita kurungkan dia juga macam ni dan kita letak negatif dekat atas. Okey.
So inilah kalau soalan tanya pembentukan sebatian. Macam ni cara dia. Kita buat yang atom logam punya. Ni atom logam. Okey, atom logam punya. Yang ini adalah atom bukan logam. Atom bukan logam. Okey. So yang ini adalah ikatan ion yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Okey. Bezanya adalah ada waktunya soalan nanti dia akan suruh lukis sebatian terbentuk saja. Okey nah? Lukis sebatian terbentuk saja. Kalau lukis sebatian terbentuk saja, awak cuma kena, pelajar-pelajar cuma kena lukis hak last ni saja. Hak belakang ni saja. Okey. Cikgu, saya rasa rajin nak kalau lukis sebatian terbentuk, saya buat dari awal macam ni. Boleh tak? Boleh, tapi awak tak dapat markah. Kenapa? Sebab arahan soalan lukis sebatian terbentuk, tapi awak lukis pembentukan sebatian. Jadi salah lah. Jadi kena be careful. Hati-hati dengan arahan soalan. Lukis pembentukan dari awal punya. Lukis sebatian terbentuk adalah yang akhir sekali. Okay? Yang last sekali. Itu beza dia. Okay, ya? Okay. Jadi untuk pembentukan ikatan sebatian ni, okay, hak ni bagi saya lah nampak macam mudah sikit. Sebab apa? Sebab apa? Natrium ni buang satu, fluorin pun memang nak satu. So pucuk digital ulang mendatang lah. Tapi ada waktunya yang mana dia bukan nak satu keluar satu. Contohnya lah, saya bagi contoh yang lain. Okay, nah? Saya bagi contoh yang lain. Okey. Contoh yang lain. Okey. Kalau contohnya saya ada pembentukan antara magnesium, saya bagi dengan fluorida jugalah. Fluorin juga. Nampak tak kat sini? Magnesium ada satu, fluorin ada dua. Kenapa perlu ada dua? Sebab magnesium susunan elektron dia adalah 282. Iaitu ada 12 elektron. Okey, macam mana tahu 12 elektron? 12 proton. Jangan tanya saya lagi lah. Macam mana cikgu tahu dia ada 12 proton, 12 elektron? Kan dah cakap tadi, kena hafal. Cuma dalam soalan peperiksaan, selalunya jarang dia bagi unsur ni direct, magnesium, fluorin. Dia akan bagi dalam bentuk huruf X, Y, Z, P, Q, R. Tapi dia dah tunjuk siap-siap kedudukan unsur tersebut dalam jadual berkala. Jadi awak boleh rujuk kala, rujuk kumpulan dia lah untuk nak tahu susunan elektron valen dia tu. Susunan elektron dia tu. Jadi dekat sini magnesium, dia ada 2 elektron valen. Jadi dia nak keluarkan 2 elektron. Masalahnya adalah fluorin tadi, susunan elektron dia adalah 27. Fluorin ni cuma nak satu saja elektron. Tapi magnesium kata nak bagi 2. Fluorin kata nak satu je. Bagi 2. Nak satu. Bagi 2. Nak satu. Bagi 2. Nak. So, kesudahannya adalah fluorin ni perlu ajak satu lagi member. Iaitu fluorin yang kedua yang juga susunannya 27 untuk ambil lagi satu elektron. Jadi 2 ni, satu dekat fluorin pertama, satu ni dekat fluorin kedua. Jadi bila nak lukis pun kena lukis, ini kita buat yang terbentuk lah. Jadi kita nak lukis pun perlu ada satu saja magnesium, perlu ada fluorin. Jadi saya suka bila ada magnesium satu, fluorin yang dua, saya suka letak magnesium lah di tengah, diapit kiri dan kanan. Jadi kita lukis untuk magnesium 282, 2 ni dah didermakan, so tinggal lagi 28 lah. Okey, bulatan pertama nukleus, bulatan yang seterusnya adalah 2. Bulatan seterusnya adalah 8. Okey. Susunannya sekarang sudah jadi 8. 2, 8. Okey. Lagi satu 2. 2 ni dah didermakan. Dan kita kurungkan dia. Kalau tadi natrium, dia dermakan 1. Jadi positif 1. Jadi magnesium sekarang ni dia derma 2 elektron. Maka dia adalah bercas 2 positif. Natrium tadi kenapa 1?
Natrium tadi kenapa 1? Sebab dia buang 1 elektron. Magnesium dia buang 2 elektron, 2 positif. Dan fluorin kita apitkan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sama macam lukis tadi, nukleus 2, asalnya dia ada 27. Sekarang ni dia sudah jadi 28. Okey, 27 asalnya sudah jadi 28. Kurungkan dia, letakkan cas dekat hujung atas dia, negatif 1. Cikgu, kenapa negatif 1? Kan magnesium bagi 2 elektron. 1 fluorin cuma ambil 1. Dan sebab itulah kita perlu lukis 2 fluorin. 1 belah kiri, 1 belah kanan. Cikgu, nak lukis atas dengan bawah, boleh tak? Nak lukis atas magnesium 1, bawah magnesium 1. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, tak ada masalah. Awak nak lukis 1 dekat atas, 1 letak belah kiri, tak ada masalah. Janji jangan letak apa-apa sempadan dekat sini. Maksudnya antara fluorin, tak cantik. Okey. Okey, kurangkan kejap. Okey, maksudnya jangan letak tambah ke apa-apa lagi kat sini. Maksudnya macam ni, seolah-olah dia ada tarikan lah ni antara cas positif, cas negatif belah sana. Okey, cas negatif belah sini. Dia ada tarikan lah tu. Okey, so macam tu. Okey, jadi kalau nak try contoh yang seterusnya, okey, saya mungkin boleh bagi dan awak cuba jawab kejap lagi. Okey, sekiranya, okey, contoh yang seterusnya, sekiranya, lepas ni saya akan bagi jawab dalam buku teks. Contohnya kalau saya ada, saya ambil balik natrium oksida. Jadi perkara pertama yang awak perlu tahu adalah apakah susunan elektron bagi natrium? 2, 8, 1. Apakah susunan elektron bagi oksida, oksigen? O adalah 2, 6. Okey. Jadi natrium dia cuma nak dermakan 1 je elektron. Tetapi O nak berapa lagi untuk capai kestabilan? Nak bagi jadi 8 dekat nombor belakang dia tu. Dia perlukan 2 elektron. Natrium kata boleh bagi 1 aja. Oksigen kata nak 2, nak 2. 1 je, 2. So sebab itu perlu gunakan 2 natrium. Jadi untuk kes yang ni saya suka sebab sekarang ni O ada 1, Na ada 2. Saya akan lukiskan dahulu untuk O ni di tengah-tengah. Jadi O, bulatan ni O. Bulatan nak mula-mula tu O, huruf O. Bulatan pertama ni nukleus. Okey, yang seterusnya adalah petala dia. 2, 6. Bila dah masuk 2 elektron, ambil daripada 2 natrium, dia dah jadi 2, 8. Okey. Jadi 2, 8. 1, 2. Okey, tak bersambung kat sini. 4, 6, 8. Sorry. Okey, 8. Okey. Cikgu, kalau terguna simbol yang sama untuk elektron tu boleh? Boleh aja. Okey. Cikgu buat yang satu pangkah, hak asalnya dari O pangkah. Hak bulat ni datang dari natrium, hanya nak membezakan sahaja. Tapi kalau semua awak nak guna bulat, hak natrium nanti pun bulat sebagai simbol elektron, tak salah. Okay, nah? Oleh kerana dia dah terima 2 elektron, maka ia bercas 2 negatif. Okay? Natrium pula sebab dia dah buang 1 elektron valennya, dia cuma tinggal nukleus 2, 8. Okey, nah, 8. Okey, saya terguna pangkah juga. Tak apa, tak ada masalah. Okey, 2, 8. Tapi satu natrium ni, dia jangan letak 2 positif. Positif je. Okey, ini saya padam sikit lah, nah. Dia terganggu sikit kat situ. Mana eraser? Okey, ini saya padam sikit lah. Okey, dia terganggu kat situ. Okey. Okey, satu saja sebab satu natrium hanya ada 1 elektron valen saja. So dia bercas positif 1. Cuma kita kena lukis satu lagi di sebelah kirinya. Nukleus
8. Okey. 8. Lambat sikit lukis. Okey. Dan kurungkan dia positif. Okey, beza tak dengan tadi? Tadi yang bercas positif duduk tengah, bercas negatif duduk kiri dan kanan. Sekarang ni yang bercas negatif saya letak tengah, yang bercas positif kiri kanan. So boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sebab saya nak apitkan yang satu atom ni duduk tengah. Okey, sama macam yang ni. So nanti akan adalah okey, kombinasi-kombinasi yang soalan akan bagi. Selalunya dalam soalan peperiksaan dia bagi dalam bentuk jadual berkala. Lepas tu bagi unsur-unsur dalam tu PQRS ke XYZ dan sebagainya. Jadi kita kena tahu dia tu unsur apa dan kita buatlah. Okey, boleh nah? Okey, sebagai kerja rumah hari ini, sebagai latihan okey, saya nak minta pelajar-pelajar, okey, kejap lagi pun saya akan tulis juga dekat dalam grup, okey. Nak minta pelajar-pelajar untuk sebagai latihan, faham ke tak faham ke apa ke, okey. Tolong buat uji kendiri. Uji kendiri 5.2 muka surat 114. Okey. Boleh. Okey. Okey. Sebelum saya terlupa, dekat ruangan chat, tolong tulis nama masing-masing sebab hari ni ada ramai juga yang masuk secara online. Jadi saya takut terlepas siapakah yang hadir online dengan siapa yang nanti akan offline. Nurliana dah left meeting dah. Kenapa left meeting dah? Okey. Liana. Saya tolong type Sat, takut miss. Okey, sebelum kita nak tamat ni. Okey, nak tamatkan ni. Okey, takat ni aja walaupun masa ada, saya bagi masa untuk jawab soalan uji kendiri 5.2 tu lah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak tanya saya boleh tanya Luqman. Luqman dah lepas tajuk ni, dia faham dah ni, dia mahir dah ni. Ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Oh, seperti biasa. Seperti biasa, tak ada soalan. Okey dah. Siapa lagi ni yang tak tulis nama? Mana saya? Okey, so kalau tak ada soalan, okey, boleh left kita punya meeting ni, okey. Dan masa yang ada sehingga 12.30 nanti tu cuba jawab soalan uji diri yang saya dah bagi tahu tadi tu. Okey, kalau ada soalan, permasalahan, boleh rujuk balik dekat dalam grup Telegram, okey? Boleh tanya di sana. Okey. Bolehlah nak def ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.